Isu kalimah Allah dibincang Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam pada Ogos. Dalam biaya tuntutan sulu dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Isu kalimah Allah akan dibincangkan Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia MKI pada Ogos sebelum dibawa ke Majlis Raja-Raja Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ketetapan Majlis Raja-Raja akan diangkat sebagai satu dasar muktamad. Beliau memaklumkan persetujuan itu selepas sesi menghadap bersama Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah di Istana Bukit Kayangan. Datuk Seri Anwar menerusi kenyataan sekali lagi menegaskan pendirian kerajaan persekutuan untuk memperakui dan menerima pakai dasar sedia ada yang menghadkan penggunaan kalimah Allah kepada orang bukan Islam di Semenanjung dan kelonggaran bersyarat di Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, selaku pengerusi MKI, Sultan Sharafuddin bertitah agar semua pihak menghormati hak dan kuasa Raja-Raja Melayu dalam perkara berkaitan agama Islam. Baginda juga meminta isu kalimah Allah ini henti dibahas dan dipolitikkan sehingga Majlis Raja-Raja membuat ketetapan muktamad demi keharmonian dan kestabilan negara. Malaysia telah mengenal pasti dalang yang membiayai tuntutan 8 warga Filipina yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said mendedahkan pemberi dana terbabit merupakan syarikat antarabangsa yang terkenal. Ya, kita sekarang ni melihat bahawa ini satu gerakan yang lebih kepada elemen untuk membuat duit. Dan kita tahu bahawa litigation funders tu selalunya akan mengambil 25% atau 30% daripada jumlah. Jadi maknanya kalau katakan 15 bilion USD, kalau dia betul dapat 30% tu kira tinggi lah tu, berapa persen dia nak dapat daripada berapa bilion. Jadi isu dia, ini bukan perniagaan. Ini bukan syarikat. Ini bukan klausul timbang tara antarabangsa. Ini negara. Sebuah negara bangsa. Jadi sebuah negara ni tidak boleh dikotak-katikkan sedemikian. Itu sebab bagi pihak kerajaan Malaysia dengan Perdana Menteri yang baru, dengan Menteri Kabinet baru, Menteri yang baru, kita melihat semua aspek yang lebih holistik. Dan Jabatan Peguam Negara, terutama sekali kepimpinan yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara membantu begitu banyak dalam strategi undang-undang. Sebab kita mengikuti proses undang-undang untuk mematahkan tuntutan ini. Sebagai negara berdaulat, Datuk Seri Azalina berkata Malaysia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak terbabit bagi menuntut segala kos sepanjang berdepan kes itu di Mahkamah Paris. Semalam, Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan keputusan membenarkan Malaysia mencabar award yang diputuskan oleh Dr. Gonzalo Stampa pada 25 Mei 2020 dalam kes tuntutan terbabit. Kejayaan Malaysia dalam pertikaian undang-undang di Perancis berkait tuntutan waris Sultan Sulu dianggap tepat dan benar. Ia membuktikan kedudukan dan hak negara yang sememangnya diiktiraf berdasarkan undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kejayaan itu hasil kerjasama banyak pihak termasuk Wisma Putra dan Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Dan hal yang berlaku ini adalah merupakan hal yang dikendalikan oleh pihak yang berhormat Datuk Azalina juga selaku Menteri Undang-Undang, dan kita berusaha kita melakukan pendekatan ini secara bersama kerana ia melibatkan Malaysia, ia melibatkan proses yang dibuat di luar negara. Maka kita bekerja sebagai satu pasukan yang baik. Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik antara kementerian ini telah menghasilkan satu keputusan yang begitu bermakna buat Malaysia. Beliau menjelaskannya pada sidang media di Parlimen. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital berkata keputusan mahkamah di Perancis yang memihak Malaysia bukan hanya kemenangan kepada kerajaan, malah untuk seluruh rakyat Malaysia. Tegas Fahmi Fadil, tiada pihak lain yang boleh menggunakan mahkamah luar negara untuk mengganggu-gugat kedaulatan negara. Jadi ini dengan secara muktamadnya mematikan segala usaha daripada pihak-pihak yang biadab ini untuk cuba merampas harta negara, aset negara
dan saya percaya dengan keputusan ini di negara-negara lain juga di rantau Eropah akan tidak membenarkan mahkamah mereka digunakan sebagai platform oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan biadab ini, dan seterusnya akan menjamin keselamatan aset-aset kita. Alhamdulillah, isu ini dapat ditamatkan, telah pun diketahui oleh warga Malaysia yang kita telah pun berjaya, dan saya rasa itu suatu perkara yang cukup baik sebab kita tidak mahu isu ini dipanjangkan terlalu panjangan, dan ia cukup besar tau sebenarnya. Jadi kita telah pun berjaya menang ini bukan saja kemenangan kepada negara, tapi kemenangan juga kepada rakyat Malaysia. Isu-isu tuntutan ini sungguh tidak berasas. Jadi dengan adanya terbukti bahawa kerajaan perpaduan yang ada ketika ini yang begitu proaktif dalam isu-isu tuntutan-tuntutan sebegini, dan kita mempunyai menteri yang undang-undang yang cukup aktif dan yang baik untuk memperjuangkan isu ini, dan alhamdulillah ini terbukti kita berjaya menang, dan ini adalah satu dipanggil seperti penanda aras. Tuntutan-tuntutan yang tidak sepatutnya dibuat oleh Sultan Sulu, oleh waris-waris dia, kita perlu elakkan dan kita cuba pertahankan tanah air kita. Kalau ikut dari segi kedaulatan undang-undang kita pun dah tetapkan bahawa Sabah dan Sarawak itu memang milik kita lah. So kita tak boleh biarkan orang lain jajah kita punya negara. Kita ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan yang mana semalam telah diwartakan bahawa memberi kemenangan mutlak kepada Malaysia bahawa untuk menolak tuntutan pasyat lawat daripada Sultan Sulu ataupun Kerajaan Sulu. Jadi bagi rakyat Sabah, kami menyokong sepenuhnya. Jadi saya sebagai anak jati Sabah amat bersyukur dengan keputusan tersebut kerana perkara tersebutlah yang akan membuatkan seluruh rakyat Sabah ini berasa senang hati dan berasa gembira. Kita tidak perlu risau lagi mengenai tanah air kita. Tanah air kita ini sememangnya milik kita selamanya. Presiden Indonesia Joko Widodo selamat tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 3.40 petang bagi memulakan lawatan kerja beliau ke Malaysia. Beliau yang diiringi isteri Iriana Joko Widodo disambut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono. Jokowi kemudiannya turut memeriksa kawalan kehormatan setempat terdiri daripada 28 pegawai dan anggota Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja yang diketuai Kapten Muhammad Noor Zafran Al-Ahmad. Dalam lawatan ini, beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain membincangkan isu dua hala, kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran beberapa perjanjian yang akan ditandatangani oleh wakil-wakil kementerian dan agensi berkaitan. Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan akan dibubarkan pada 30 Jun ini bagi memberikan laluan kepada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun akan mempersembah perkara itu kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohris Tuanku Munawir dalam tempoh terdekat. Negeri Sembilan mempunyai 36 kerusi DUN. Ia antara 6 negeri yang bakal mengadakan PRU DUN selain Kelantan, Selangor, Pulau Pinang, Terengganu dan Kedah. RM1 juta diperuntuk kepada 19 buah sekolah di kawasan Lembah Pantai bagi tujuan melengkapkan kemudahan akses internet. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata peruntukan disalur berikutan terdapat aduan berkaitan masalah internet yang dihadapi oleh guru dan pelajar sekolah berkenaan. Dan kita lihat terutama di sekolah-sekolah antara aduan yang guru-guru besar ataupun pengetua sampaikan kepada saya ialah masalah internet yang dihadapi oleh guru-guru. Maka memang sebulan setengah, 2 bulan yang lalu saya telah mengadakan pertemuan dengan semua guru besar, pengetua ataupun wakil pihak sekolah bagi 19 sekolah di Lembah Pantai. Dan dalam pertemuan itu memang kita lihat penyelesaiannya ialah isu memasang beberapa kelengkapan bagi memudahkan guru-guru terutamanya, tapi juga mungkin murid-murid
yang mengambil sesetengah kelas seperti di makmal komputer dan sebagainya mendapat akses kepada internet. Dapat bersama-sama pada hari ini. Beliau juga akan berbincang dengan beberapa ahli parlimen yang lain untuk memanfaatkan peruntukan sedia ada dalam usaha merapatkan jurang digital. Dalam perkembangan lain, Fahmi Fadil memaklumkan satu pertemuan perlu diadakan antara pihak Telegram dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh terdekat. Gesaan itu dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD bagi mengelak tindakan berhubung beberapa isu keselamatan cyber. Saya percaya pihak kerajaan bersedia untuk bekerjasama. Tapi asasnya ialah kita perlu lihat pihak Telegram duduk bersama pihak SKMM. Jadi saya telah mengarahkan SKMM untuk menghubungi pihak Telegram kerana mereka telah menghubungi saya dan adakan pertemuan dalam masa terdekat. Kita beri sedikit ruang walaupun pihak SKMM telah memberi beberapa syur yang sangat tegas, tapi kita beri sedikit ruang kerana saya lihat sekiranya mereka ingin bekerjasama, maka ini satu perkara yang baik. Tapi sekiranya tidak, maka tindakan masih sedia diambil. Fahmi menyatakannya selepas melancarkan kempen Hour of Code sempena International Girls in ICT GICT 2023 di Kuala Lumpur. Keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 akan diumum esok. Calon boleh memperoleh keputusan mulai 10 pagi di sekolah masing-masing. Kementerian Pendidikan dijangka mengadakan sidang media mengenainya pada 9 pagi esok. Ikuti siaran langsung sidang media tersebut menerusi saluran TV1 dan berita RTM. Lebih 400,000 calon menduduki peperiksaan itu di 3,355 pusat peperiksaan di seluruh negara. Pelaksanaan aktiviti luar bilik darjah kembali dibenarkan. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Norisa Suhaili menjelaskan, Kementerian Pendidikan KPM membenarkan semula aktiviti tersebut dengan syarat penjagaan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana ketika berdepan fenomena cuaca panas dipastikan terjamin. Beliau menjelaskan kebenaran itu diberi berpandukan garis panduan pelaksanaan aktiviti luar institusi pendidikan bawah KPM semasa cuaca panas. Semua institusi pendidikan KPM yang melaksanakan aktiviti luar bilik darjah perlu memastikan penyertaan murid secara sukarela dan mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga. Murid turut digalakkan memakai pakaian bersesuaian dan berwarna cerah serta perlu diterangkan tentang langkah pencegahan, simptom dan tindakan rawatan. Selain pemantauan, kemudahan penyejukan seperti kanopi, ais, tuala basah juga perlu disediakan di bawah garis panduan berkenaan. Sekiranya suhu cuaca melebihi 35 darjah Celsius, semua aktiviti luar yang sedang berlangsung perlu ditangguh. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Bertemu kembali. Presiden Kenya Dr. William Samoei Ruto berhasrat mendapatkan khidmat kepakaran Malaysia dalam penyediaan perumahan mampu milik. Selain menyifatkan Malaysia sebagai pintu gerbang kepada negara-negara di rantau ASEAN. Menurut Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Koming, Malaysia bersedia memberikan kerjasama termasuk berkongsi kepakaran, latihan dan amalan terbaik dengan mana-mana negara, khususnya berkaitan inisiatif kerajaan dalam membangunkan sektor perumahan.
Menerusi persidangan United Nations Human Settlement Program UN Habitat 2023 di Nairobi, Kenya, Nga Koming turut menghadiri 10 sesi bilateral bersama rakan-rakan sejawatan beliau dari pelbagai negara. Malaysia antara negara yang diberikan penghormatan bertemu Presiden Kenya sempena persidangan UN Habitat 2023 dari 5 hingga 9 Jun. Sebanyak 211 agensi pelancongan dari seluruh Malaysia telah menyertai klinik Umrah Siri 6 di Wisma Andalusia Kuala Lumpur hari ini. Menurut pengarah dan penasihat Undang-Undang Andalusia, Ida Rizwana Idris, program itu bertujuan berkongsi idea, pandangan serta ilmu pemasaran berkaitan industri umrah. Ini yang kita tawarkan, yang paling utama sekali kita ada perkongsian daripada travel airline sendiri, airline yang menawarkan tiket-tiket untuk umrah. Kebanyakan kadang-kadang banyak travel agency umrah ni susah nak dapat akses kepada airline. Kita akan ada perkongsian dengan Tuan Najib Asadok untuk menceritakan tentang marketing digital marketing terutamanya untuk umrah lah. Pada masa sama, Andalusia turut memperkenalkan risalah pakej umrah baharu mereka. Kelebihan di mana pakej umrah kita ni kita dah bahagikan kepada 4 kategori, iaitu kategori yang paling mampu milik itu pakej ekonomi. Jarak dia lebih kurang dalam 780 meter. Kemudian kita ada pakej yang sederhana. Sederhana ni paling ramai yang diminati kerana dia tak ekonomi dan dia masih dekat. Dia dekat, dan kemudian jarak dekat pun juga diminati kerana ada Hotel Safwa. Dan last sekali pakej premium bagi mereka yang nakkan pakej betul-betul luxury bersama dengan tiket kereta api sekali. Klinik Umrah Siri 6 Anjuran Andalusia Travel and Tourism Berhad dirasmikan Timbalan Menteri Motek Khairul Firdaus Akbarhan. Seperti biasa setiap Rabu, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan buka kuasa tengah malam ini hingga 14 Jun.